kita belajar gambar raja anak panah. Okay, kita belajar gambar raja anak panah. So dalam gambar raja anak panah kita ada satu set di kiri, kemudian satu set di kanan. Set kiri ni, kumpulan ini namanya domain. Okay, nama kumpulannya domain. So yang di set kanan ni namanya kodomain. So saya sebut perkataan set. Okay, saya sebut perkataan set. So bila kita kata set, maksudnya dia melibatkan tata tanda set. Okay, tata tanda set. Tolong alert tolong alert. So kalau soalan minta kita senaraikan domain. Domain maksudnya senaraikan unsur-unsur. Okay, perkataan yang betulnya ialah unsur kita senaraikan unsur-unsur yang ada dalam set domain. Di mana set domain ini kita kenali sebagai objek. Okay, set domain ini kita kenali sebagai objek. Okay, kemudian kodomain ini ialah unsur-unsur di dalam kodomain dan unsur-unsur ini sebenarnya dikenali sebagai image. Okay, image. So objek sentiasa diwakili oleh huruf X dan image diwakili oleh fx. Okay. Kalau kamu tak suka pakai fx, sebenarnya anda boleh menukarkan fx itu pergi ke y. Okay, kalau tak suka guna fx, ada yang dia tengok fx dia macam confused sedikit. So fungsi ialah suatu peraturan, okay, suatu peraturan yang memetakan, okay, kita memetakan x kepada y. Okay, kita memetakan x kepada y. So kalau kita lihat pada gambar raja anak panah, ini pun gambar raja anak panah juga, cuma dia tak buat bulat-bulat atau oval kan. Jadi yang sebelah kiri adalah set domain. Maksudnya unsur-unsur ini adalah objek. Yang belah kanan adalah kodomain. Ini adalah dia punya image. So kalau kita nak menyatakan hubungan dia dalam bentuk ayat, okey, kita katakan ini ialah suatu fungsi f okey, katakan ini ialah suatu fungsi f. Maka kita kata f memetakan 1 kepada 4. Okay, memetakan 1 kepada 4. Jadi bila kita tengok bawahnya, dia juga memetakan 3 kepada 6. Okay, itu ialah suatu fungsi. Jadi itu je lah untuk slide pertama. Okay, itu sahaja untuk slide pertama. Kita tengok kepada slide kedua. Okay, kita tengok slide kedua ni. Saya tak tahu kenapa saya tersimpan conteng-conteng ni. Dah tak boleh clear dah. Kenapa dia tak nak bagi saya padam? Sebab saya dah tersave. Okey, saya kena padam di sini. Padam. Sebab saya dah tersimpan contengan tu. Okey, so daripada kita discuss fungsi tadi, subtopik yang pertamanya adalah mengenali jenis-jenis hubungan. Okey, kita mengenali jenis-jenis hubungan di mana bila kita sebut tentang jenis hubungan, kita ada 1 kepada 1. Okey, 1 kepada 1. Sebenarnya 1 kepada 1 tu ialah singkatan kepada ayat 1 image dipetakan kepada, apa saya tulis ni? 1 objek dipetakan kepada 1 image. Tu ayat panjang dia. Awak kan selalu suka tulis macam tu kan, singkat-singkat. YANG tulis YG je. Lebih kurang macam tu lah maksudnya. Okey. Jadi 1 objek dipetakan kepada 1 image, dia tulis pendek menjadi 1 kepada 1. Macam tu. Okey, 1 kepada 1. So kena faham lah. Maksudnya 1 objek, 1 image. 1 objek, 1 image. Tak ada share objek, tak ada share image. Okey. Yang keduanya ialah 1 kepada banyak. Kalau ikutkan ayat di sini, 1 objek kepada banyak image. Okey, apa banyak? Lebih dari 1 banyaklah.
Okey? Maksudnya satu objek ada satu je. Image ada 2. Ataupun 3. Ataupun 4. Jadi anak panahnya macam ni. So itu ialah 1 kepada banyak. Okey, itu ialah 1 kepada banyak. Yang seterusnya banyak kepada 1. Okey, yang seterusnya ialah banyak kepada 1. So maksudnya banyak objek kepada satu image. Banyak objek kepada satu image. Jadi objek banyak, image 1. Itu maksud dia. Okey, so banyak kepada 1. Banyak kepada 1. Dan akhir sekali ialah banyak kepada banyak. Bila kamu tengok dalam tu ada kombinasi macam-macam dalam tu, itu ialah banyak kepada banyak. Jelas? Ingat? Okey. So soalan ini soalan pengetahuan. Okey, soalan pengetahuan. Maksudnya kalau ada soalan macam ni, dia akan tanya jenis hubungan. Keywordnya ialah jenis hubungan. So bila tanya jenis hubungan, maksudnya awak kena jawab 1 kepada 1, banyak kepada 1 dan seterusnya. Itu jawapan anda. Okey, itu ialah jawapan anda. Alright, seterusnya daripada keempat hubungan ini, ada 2 daripadanya adalah suatu fungsi. Okey, 2 lagi bukan fungsi. 2 daripadanya adalah suatu fungsi dan 2 lagi bukan fungsi. Jadi apakah takrifan fungsi? Fungsi takrifannya ialah setiap objek mesti ada satu image. Okey, setiap objek mesti ada satu image. Kalau ada wujud keadaan tersebut, itu adalah fungsi. Okey, itu adalah fungsi. Jadi kita tengok kepada yang pertama ni. Okey, yang pertama ni fungsi ke? Yang pertama ni fungsi. Awak nampak tak? Objek ni ada satu image. Okey, objek kedua satu image. Ada raise hand. Patricia nak tanya apa-apa ke? Tertekan. Yes, Patricia? Tertekan. Okey. Jangan tertekan, kena relax Alright. So lepas tu yang ketiga, satu objek, satu image, main-main lepas tu satu objek, satu image. Okay, yang penting setiap objek mesti ada satu image. So ini adalah fungsi. So hubungan yang pertama adalah fungsi sebab setiap objek ada satu image. Okay, setiap objek ada satu image. Kita tengok yang the second one ni. The second one ni fungsi ke? Objek ini ada berapa image? 2 image. Tak boleh lah. Apa takrifan fungsi? Takrifan fungsi, setiap objek mesti satu je image dia. Okay, satu je image dia. Dia tak boleh ada 2 image. So kalau dia ada 2 image, dia dah bukan fungsi. Okay, bukan fungsi. So soalan ni uji apa? Awak faham tak apa maksud fungsi? Okay, takrifan fungsi ialah of course lah kita tak mengharapkan nanti ada soalan tulis takrifkan apa itu fungsi. Kalau ada pun you boleh jawab lah kan. Apa tu fungsi? Dia ialah suatu hubungan. Janganlah lupa perkataan hubungan tu. Dia ialah suatu hubungan yang setiap objek mempunyai satu image. Tepatnya dipetakan. Dia pemetaan. Okay, dia ialah mapping dia ialah pemetaan. So dipetakan kepada suatu image. Okay. Saya nak tanya orang yang di Google Meet tu nak jumpa saya ke, nak tengok muka saya ke, boleh saya on camera kan? Okay, so seterusnya. Next. Banyak ke ada satu? Kamera elok tak kamera ni? Okay. Ada pantai kat belakang saya. Okay. Duduk berpantai tapi tak ada bunyi ombak. So yang ketiga ni, banyak kepada satu. Sebenarnya saya sempat kumur space dengan form 4 tapi tak boleh buat dengan awak sebab awak ramai. Okay. So fungsi ke tak? Yang ini, objek ni ada satu image. Okay, cantik dah lah kan? Cantik kan? Objek ni satu image. Dia ni pun satu image. Dia ni pun satu image. Boleh tak dia kata share image? Share image boleh tak? Tak ada masalah. Yang penting setiap objek ada satu image. Lantaklah kau share ke apa? Satu objek,
satu image. Okay, satu objek, satu image. So, ni fungsi. Ni yang saya dah tik awal-awal. Lupa nak discard conteng-conteng tu. Okay, fungsi. Yang the last. Tengok yang the first one ni. Kahwin 3 ni. 3 pula image dia. Salah. Ini bukan fungsi. Okay, ini bukan fungsi. So, tak boleh dah tu. Okay, settle. So, dah ingat dah. Dah ulang kaji dah ni. Kita pergi ke next one. Next one. Hai. Ini masalah betul lah. Padam dulu tau. Padam. Okay, buka balik. So, the first one, fungsi atau tidak? Fungsi atau tidak? Fungsi. Ada yang tidak, ada yang fungsi. Macam mana nak check? Fungsi. Baiti kata fungsi. 2. Image dia kosong. Okey lah. Satu objek, satu image kan? 6. Image dia 9. 7. Image dia 7. 8. Image dia 9. 9. Image dia 9. Setiap objek ada image tak? Ada. Berapa image? 1. Okey lah. Fungsi. Okay, fungsi. Kita tengok the second one. The second one fungsi ke? Ya ke tak? Kenapa tak? Siapa gatal? 9 ni gatal pula ada kahwin 2. Okay? Tak boleh. Okay. So, bukan fungsi. Okay, ada 2 image bukan fungsi. Nombor 3. Fungsi tak? Ya, fungsi. Ya, fungsi. Okay, fungsi. Satu tu tak ada pasangan, tak apa ke? Tak apa. Kesian dia tak ada pasangan. Fungsi ke? Satu objek, satu image. Lantaklah kau kesian ke tak kesian. Okay, satu objek, satu image. Yang penting satu objek, satu image. Okay, nombor 4. Fungsi ke tak? Conteng-conteng dah apa benda tu. Banyak je lain. Bukan. Apa yang menyebabkannya bukan? Nampak nombor 2 ni gatal. 2, image-nya ada 0 dan 8. Okay, image-nya ada 0 dan 8. Mana boleh 2 image? Bukan fungsi. Okay, yang di Google Meet tu aktif lah sikit. Okay, nanti saya cuba bagi kamera. Macam mana nak bagi tengok kawan-kawan kat sekolah. Okay, nombor 5. Nombor 5 fungsi ke tak? Bukan. Seriously? Kenapa? Ni. Kalau line ni tak ada, fungsi lah. Salah. Kena tipu. Kalau line tu tak ada sekalipun, itu bukan fungsi. Masih bukan fungsi. Sebab apa? C tak ada image. Mana boleh C tak ada image? Takrifan fungsi sekali lagi dah 10 kali dah ni sebut kan? Apa takrifan fungsi? Satu image. Setiap satu objek mesti ada satu image. Setiap. Tak boleh cicir. Ni cicir. Oh, tak boleh. Tak boleh terima. Okey, nombor 6. Fungsi ke tak? Bukan? Ya ke bukan? Ada gatal lagi satu ni. Okay, so bukan. Okay, dah settle. So dah ingat Dah ingat. Make sure ingat, betul-betul ingat. Jadikan dia ingatan kekal. Okay, jadikan dia ingatan kekal. Saya ni kan. Apa benda ni? Ni muka surat yang ni. Ujian garis mencancang. Okey, apa dia ujian garis mencancang? Ujian nak menentukan sama ada dia adalah fungsi ataupun tidak. Okey, bila kita kata fungsi, maksudnya dia kena satu objek, satu image. So, koordinatnya 1x, 1y lah kan? Okey, 1x, 1y di situ. Jadi, bila kita buat ujian garisan mencancang ni, kita boleh menentukan sama ada dia fungsi ataupun tidak. Okey. Katakan soalan pertama. Okey, soalan pertama. Kalau saya letak satu straight line di sini, kita letak pembaris kita di sini.
you jumpa satu je koordinat. Maksudnya satu X, satu Y. Betul tak? Satu X, satu Y. Lepas tu nak tengok belakang. Tolaklah pembaris tu ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kalau anda tak yakin, anda letak pembaris dekat hujung kiri, tolak sampai hujung kanan. Lepas tu kalau semuanya pintas pada satu koordinat. Kan? Satu je koordinat yang dia jumpa. Satu je koordinat yang dia pintas. Maksudnya itu ialah fungsi. Okay, satu X, satu Y. Satu X, satu Y. Dia tak ada share. Nampak tak? Dia tak ada share. Kalau gambar raja nombor 2 ni. Kalau saya letak pembaris saya di sini. Awak nampak tak jumpa dua koordinat? Jumpa je dua koordinat. Maksudnya dia ada sharing. Sharing maksudnya dia bukan satu objek, satu image. So dia bukan fungsi lah. Okay, dia bukan fungsi. Senang sahaja. Kita tengok soalan. Nombor 1. Fungsi atau bukan? Bukan. Mana-mana satu point pun dah nampak dah tu kan. Ada dua koordinat. Okay. So tu bukan fungsi. Nombor 2. Fungsi. Nombor 2 fungsi kalau perlu awak tolaklah letak pembaris Saya tak boleh tunjuk letak pembaris. Awak tak nampak pembaris saya. Saya kena buat straight line. Okay. Nombor 3. Fungsi ke tak? Bukan. Nombor 4. Fungsi. Nombor 5. Fungsi. Nombor 6. Fungsi. Macam mana yang ada di rumah ni pemalas sangat, ada 35 orang je. Okey, seterusnya. Menentukan domain dan julat. Sebenarnya domain, kodomain, objek, image, julat. Okey. So kalau grup di kiri itu ialah domain. Okey, itu ialah domain. Domain tu sama dengan objek lah kan. Kemudian kodomain sama dengan image. Yang lain sikit tu julat. Okay, yang lain sikit tu julat. Tadi pada awal-awal, bila kita buat ulang kaji, saya ada bagi satu perkataan yang terdiri daripada 3 huruf. Apa 3 huruf itu? Set. Set. Kenapa kena tekankan set? Sebab jawapannya kita perlu pakai tak ada set. Tak ada set. Braces sahaja. Okey, kalau jawab bracket biasa tak terima. Bracket 4 segi tak terima. Okey, braces je kita terima. Tapi kalau braces awak macam cacing kita terima. Okey, nampak ada braces tu lah. Jadi kita masukkan domain kita ialah apa? P, Q, R, S. Tu domain. Okey, kodomain kita. Semua yang ada di belah kanan lah kan? 4, 7, 9. Itu ialah kodomain kita. Okay, itu ialah kodomain kita. Julat? 1, 3, 7, 9. Yang ada pasangan di image. Okay, dia ialah kalangan image yang ada pasangan. Okay, itu soalan yang paling common. Gambar raja anak panah. Kan? Gambar raja anak panah paling common. Okey, kalau kita dapat yang macam nombor 2. Okey? Nombor 2. So itu ialah pasangan bertertib gitu. Betul tak? Pasangan bertertib sebenarnya koordinat je kan? So dia masukkan dalam graf. Cuma graf tu dia tak adalah sambung. Sebenarnya yang ini kita panggil graf. Okey? Yang ini kita panggil graf. So bila graf dia ada ala-ala macam koordinat gitulah kan. So koordinat tu pasangan bertertib lah kan. Semua benda tu you dah belajar dah semasa lower form. Okay? Semua you dah belajar. So kalau katakan you tak pandai nak baca graf ni, saya cadangkan you boleh tulis koordinat. Okay, you boleh tulis koordinat. Maksudnya titik pertama ni negatif 2 apa? 1. Okay. Poin kedua ni 0.3. Bagi yang nampak bolehlah terus buat. Maksudnya saya berikan alternatif sekiranya anda tak nampak. Okay, sekiranya anda tak nampak. Okay, koordinat ni 15. Baca betul-betul. Koordinat ini betul? Koordinat ini 3, 4.
Koordinat ini 4, 4. Nak tentukan domain dia. Nak tentukan domain dia. Ambillah yang belah kiri kan. X dia. Tu X dia. Tu domain dia lah tu. Okay, semua X dia adalah domain dia. Okay, semua X dia ialah domain dia. Jadi domainnya ialah negatif 2, 0, 1, 2, 3, 4. Itu ialah domain-domain dia. Okay, itu ialah domain dia. Saya nak tanya kalau domain tu saya tak ikut susunan yang saya tulis, okey tak? Okey, tak ada masalah. Janji semua ada. Okay, janji semua ada. Jadi koordinat ambil yang Y. So nombor Y. 1, 3. Apa lagi? 5, 2, 4. Itu je lah yang saya nampak kan. Tak apalah, tak ada masalah. Kalau you rajin nak susun 1, 2, 3, 4, 5 pun okey. Okey, pun okey. Jadi julat dia dalam kes ini adalah sama dengan kodomain. Okey, dalam kes ini julatnya adalah sama dengan kodomain. Alright, next. Yang ini. Ini kita panggil fungsi selanjar. Okey, kalau kamu ingat kita ada dua fungsi. Kita ada fungsi discrete, kita ada fungsi selanjar. Jadi dalam fungsi discrete sebenarnya kita deal dengan nombor bulat. Maksudnya tak ada point, tak ada pecahan. Okey. Bila kita sebut tentang fungsi selanjar, dia melibatkan point. Maksudnya di sini you nampak 1 je kan? 1, 3 je kan? Sebenarnya in between ni kita ada 1.1. Kita ada 1.11. Kita ada 1.111. Itu baru sebut 1. Belum sebut 1.2. 1.12 dan seterusnya. Di mana mustahil untuk saya senaraikan. Betul? Ada 2 tempat perpuluhan, 3, 4, 5 dan lain-lain. Takkanlah saya nak senaraikan kot sampai kiamat, tak siap. Okey? Jadi bila kita melibatkan fungsi selanjar, kita akan guna ketak samaan. Okey? Ketak samaan. Jadi nak tulis domain dengan kodomain dengan julat tu kita pakai tanda ketak samaan. Alright. So kalau domain tu X lah kan? Domain tu X lah kan? Jadi kita tulis X, lepas tu tanda ni. Okay, itu ialah cara kita tulis ketak samaan. Ketak samaan julat mesti pakai simbol lebih kecil atau sama dengan sahaja. Okay, lebih kecil atau sama dengan sahaja. Alright, so apa yang kita masuk di kiri ialah nombor yang ada di kiri. Kalau kamu tengok graf ni, dia punya X ini. X paling kecil dia 0. Jadi sini 0. X paling besar dia 3. Jadi sini 3. Itu je lah. Okay, itu sahaja. So bila kita sebut fx, jadi kita tengok fx. Fx kat mana? Fx sini lah kan? Betul? So fx di antara nombor paling kecil 2. Nombor paling besar 6. Itulah julat dia. Itulah kodomain dia. Itulah julat fx dia. Okay, so julat fx-nya berada di antara 2 hingga 6. Okay, 2 hingga 6. Alright, ada masalah yang di Google Meet okey ke? Tidur yang di Google Meet tu. Okey. Terima kasih. Alright, thank you. Tengok Izati. Jom hi pada Izati pula. Baiti Izani, boleh say hi saya kan? Nanti saya bagi tengok kawan-kawan yang di sana tu. Okey, fungsi fx. Okey, ini soalan yang sangat popular. Saya selalu jumpa soalan ini dan sebenarnya saya suka soalan ini. Senang nak jawab. Okey, senang nak jawab. Tapi saya selalu jumpa jawapan yang salah. Okay, saya selalu jumpa jawapan yang salah. Saya kurang pasti apa yang menyebabkan anda salah. Tapi kita discuss cara yang betul. Kita discuss cara yang betul. Saya letak tajuk saya hybrid. Kelas hybrid kita. Kelakar kan? Okey. Jadi kita teruskan. Mula-mula kita kena faham apabila kita diberi fungsi nilai mutlak. Namanya fungsi nilai mutlak yang kita panggil sebagai modulus.
Bila kita dapat fungsi modulus, fungsi ini semestinya linear. Okey? Bukan maksud saya dia tak ada fungsi lain. Maksudnya dalam silibus kita cover sampai linear sahaja. Okey? Linear bermaksud apa? Linear bermaksud apa? Garis lurus. Kita akan lukis straight line sahaja. Betul tak? Kita hanya lukis straight line sahaja. Dan awak dah belajar melukis straight line semasa tingkatan 3. Kan? Awak dah mula didedahkan kepada Y sama dengan MX tambah C semasa tingkatan 3. Di mana bila kita nak lakar suatu graf, kita kena tengok kecondongan ataupun kecerunan graf tersebut. So first of all, kita akan tengok M dia. Okey, kalau M dia positif, maka kita akan lukis line yang macam ni. Okay? Kalau dia negatif, maka kita akan lukis line yang macam ni. Betul ke? Masih ingat ke? Sepatutnya dah jadi ingatan kekal, takkan lupa sampai bila-bila. Okay. So, saya nak ingatkan soalan tu tulis lakar. Soalan tu tulis lakar. Lakar bermaksud apa? Tak ada kertas graf, tak ada skala. Okay, tak perlu kertas graf, tak perlu skala, tetapi perlu pembaris. Awak tolong catat perlu pembaris. Sekiranya line yang awak lukis macam line yang saya lukis, kita bagi markah kosong. Faham? Sebab itu bukan straight line. Itu bukan straight line. So saya lakar tak pakai straight line, saya tak pakai pembaris saya tak boleh pakai pembaris. Awak pakai pembaris. So ingat lakar tapi guna pembaris. Okay, guna pembaris. Jadi first of all soalan ini 2x tolak 1. Jadi kecerunannya ialah perkali x. Kecerunannya positif. Jadi langkah pertama saya, ini cara saya lukis graf. Okay, cara saya lukis graf. Saya kena kecilkan dulu. Okay, so langkah pertama saya akan buat straight line macam ni. Begitu. Langkah kedua, kita tengok dia punya C. C merujuk kepada apa? C merujuk kepada pintasan Y. Di manakah dia potong paksi Y? Okay, di manakah dia potong paksi Y? So dia potong paksi Y di mana? Negatif 1. Jadi, kita lukis paksi Y. Pembaris pembaris. Dan kita tanda sini negatif 1. Okay. Kalau kita lukis graf, kita buat paksi dulu. Kita masukkan skala dan kita tanda koordinat satu persatu. Okay. So kalau kita lakar, kita buat step dia terbalik. Kita buat line dia dulu. Baru kita masuk paksi. Okay, sekarang saya dah masuk paksi Y saya, paksi FX saya lah saya dah masuk. Jadi sekarang saya kurang paksi X. Di manakah saya nak letak paksi X? Mana nak letak paksi X? Bila Y kosong. Betul tak? Paksi X terletak di Y kosong kan? Okey, sini negatif 1. Y kosong kat mana? Atas sikit lah secara logiknya kan? Walaupun kita lakar tapi jangan letak logik. Jauh sangat pula awak pergi kan? Awak nak letak kat atas ni. Logik ke kat atas ni? Janganlah jauh-jauh sangat. Walaupun lakar biarlah logik kan? Jadi kosongnya lebih kurang di sini. Faham tak? Lebih kurang di situ. Jadi ini kosong. So kita dah hampir siap dah ni. Hampir siap. Belum siap. Hampir siap. Okay. So dalam takrifan nilai mutlak, tak boleh ada negatif kan? Tak boleh ada negatif kan? Apa yang tak boleh negatif? Ini yang tak boleh negatif. Betul tak? Y dia tak ada negatif tau. Sebenarnya Y dia tak ada negatif. Which means bahagian bawah ni tak wujud dalam fungsi nilai mutlak. Habis tak wujud kita padam je ke? Tak adalah, kita pantul kan? Kita pantul. Jadi nak pantul senang je. Okay, pantul ke atas. So kalau bawah ni negatif 1, pantul atas akan jadi 1. Okay, pantul ke atas akan jadi 1. Sebab kecerunan garisan tu masih maintain. Jadi apa yang you pintas dekat negatif, positif pun pintas kat situ juga. Okay, positif pun pintas kat situ juga. So bila dah masuk tu, yang ini bolehlah padam. Nampak? Yang ini boleh padam. So kalau awak tak nak padam, awak lukislah beberapa gambar rajah. Okay, awak lukis beberapa gambar rajah. Okay, dah dapat full mark ke ni? Belum.
Belum full mark. Baru dapat 1 markah. Okay, baru dapat 1 markah untuk V shape. V shape. Okay, so macam mana nak dapat markah penuh? Kita kena cari koordinat. Semua koordinat yang terlibat kita kena cari. Apa maksud koordinat yang terlibat? Kita kena tengok domain dia. Okay, kita kena tengok domain dia. Dia kata bila X negatif 1 ni kena label. X2 kena label. Paksi X dengan Y dah tentu kena label. Okay, paksi X dengan Y dah tentu kena label. Jadi saya label sini dululah. Saya label yang ni dulu berapa nilai yang ni Ini sebenarnya ialah koordinat X0, betul tak? X0 kan? Saya nak cari X ni. Macam mana nak cari X? Ganti Y dia kosong. Ganti Y dia kosong. Jadi fungsi saya ialah Y sama dengan 2X tolak 1, betul? Y sama dengan 2X tolak 1. Saya letak Y saya letak Y. Y dengan Fx equivalent Jadi Y kosong. Kosong sama dengan 2X tolak 1. Jadi X ialah 1/2. So kita label lah sini 1/2. Nak label 1/2 kosong pun boleh. Nak label 1/2 je pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. So saya dah dapat 2 dah ni. Tapi belum dapat markah kedua. Mesti ada keempat koordinat yang dia nak, baru kita dapat markah kedua. Okay, macam mana nak cari the next koordinat? Gantilah negatif 1 kan? Ganti negatif 1 dekat equation kita Y sama dengan 2 darab negatif 1 tolak 1 negatif 3. Maksudnya 3, betul tak? Maksudnya 3 kan? Jadi saya pun ini agak-agak lah ni kan. Negatif 1, lepas tu sini 3. Okay, kalau kamu nak lagi jelas, tulis kat sini. Negatif 1, 3. Kalau nak lagi jelas. Okay, negatif 1, 3. Okay, lepas tu saya nak cari 2 pula. Saya nak cari 2 pula Jadi saya ganti Y sama dengan 2 darab 2 tolak 1. 3 3 Oh 3 jugalah. So 3 juga. Panjang sikit lah ni kan. 3. Lepas tu sini 2. Nak bagi lagi jelas 2, 3. 2, 3. So yang selebih-lebih-lebihnya padam. Okay, yang lebih-lebih tu kita padam. Kita tinggalkan yang dia nak sahaja. Okay, kita tinggalkan yang dia nak sahaja. Selesailah graf modulus. Okay, graf ni antara 2 hingga 3 markah. Okay, markah kedua dan ketiga tu terletak pada koordinat. Koordinat-koordinat tu. Terpulanglah pada pemarkahan. Kadang-kadang soalannya 2 markah je. Kadang-kadang dia boleh jadi 3 markah. Jadi yang penting bila you deal dengan soalan graf, ada pintasan, mesti ada koordinat. Okay? Ada domain-domain tu mesti ada dia punya kodomain. Alright. Okay, yang tadi. Okay, kita teruskan. Kita teruskan. Next. Soalan yang Soalan yang ini. Okey, padam jap Okey, cuba you lukis. Ke you dah jawab? You dah jawab ke belum? Dah jawab ke belum? Ya, awak lari pergi meja saya ambil cepat. Meja saya kat bilik guru tu. Cepat. Seorang dah lah lari cepat. Saya ingatkan cukup. Sorry saya tak bawa kabel. Kita bertahan juga harap-harap Afif laju. Okey, soalan seterusnya kita kena lukis yang ni. Saya nak tanya awak dah lukis ke belum? Belum. Dah jawab ke belum? Berapa ramai belum jawab? Cuba angkat tangan yang belum jawab. Jawab sekarang. Okey, yang di Google Meet yang belum jawab, jawab sekarang. Yang dah jawab boleh teruskan dengan latihan seterusnya. Kalau you dah jawab sampai gubahan, teruskan. Kita tunggu ni kejap Charger tak bawa. Sebenarnya saya tak payah kuat-kuat sangat, tapi sebab saya tutup dengan mask kan, saya takut awak tak dengar. Belakang dengar ke? Padahal 7 orang je. Cakap macam cakap dengan 40 orang.
Saya tanda buku ni kejap. Afif cepat Afif. You. 7. Boleh saya tahu kenapa ramai sangat tak datang? Kenapa ramai sangat tak datang? Tak tahu Tak tahu. Dia orang memang Isnin pun tak ada Oh, Isnin dia datang. Cepat. Bila cucuk cepat. Tak sampai. Okay dah. Dah terang ke? Oops. Ibu kat. Tak apa. Dah. Saya ingatkan ni sikit. Jatuh kat pen pun. Dah kot. Kelakar lah cikgu awak ni. Okay. Pukul berapa sebenarnya? Mana sebab saya dah full screen saya tak nampak. Dah charge. Dah charge. 4%. Okay. Alright, kita discuss balik. Kalau tak ada jawapan, setiap kali saya jawab balik tau. Saya dah kali ketiga dah saya jawab soalan ni. Okay? Kelas awak kelas saya yang ketiga. So mula-mula garisan dia macam ni Betul? Lepas tu dia pintas dekat 1 Saya cuba buat straight. Okay, saya cuba buat straight. Saya dah perlahankan suara belakang dengar. Okay, lepas tu kosong kat sini dah tak larat dah. Okay, tadi dah 3 waktu dekat sana, sambung 2 waktu kat sini. Ni X Okay, ni X. Lepas tu pantul lah kan? Pantul ke mana tah? Situ ialah -1 ke? Betul -1? -1. Lepas tu bila X -2, -2 dia pergi 1 Betul? Dia pergi 1 kan? So -2, 1. Saya ingatlah tu maksudnya garisan saya. Saya kena buat ni. Okay, -2, 1. Sini -2. Alright, situ -2. Saya padam dulu yang cacat ni. Okay, -2. Sini saya padam. Okay, sini saya padam. Lepas tu saya masukkan saya punya X4 5 kan? 5 betul? Kalau awak tengok, awak nampak tak sebenarnya saya label Y dulu baru saya label X. Nampak tak? Saya label Y dulu baru saya label X. Jadi kita sesuaikan X dengan Y. Alright? Jangan buat X dulu tau, nanti nak jumpa Y tu payah. Nak jumpa Y payah. So ini 4. Okay, yang ni 4. Kemudian yang selebihnya kita padam. Okay, kita padam. Alright, siap. Betul? Sama? Kalau perlu, tulis koordinat dia. Okay, kalau you rasa lebih confident nak tulis koordinat dia 4, 5 di situ, tulislah. Okay, tulislah, tak ada masalah. Okay, seterusnya, mula-mula graf dia negatif. Negatif which means sini, betul? Okay, negatif. Lepas tu dia potong pada 4. Dan kosong di bawah lah kan? Kosong di bawah Kosong di bawah. Okay, ini kosong. Okay, kosong di bawah. Lepas tu ini ialah 2 betul? Betul 2? Okay, so saya buat koordinat untuk -2. So saya ganti sini -2. Saya dapat berapa tu? 8 8 betul? -2 pergi 8 betul? Okay, so sini 8. Lepas tu ke bawah -2. Okay, kemudian bila X 4 dia pergi 4. Betul? X4 dia pergi 4. Barulah saya tahu nak pantul mana kan? 4. Okay, 4. Jadi saya padam Saya padam yang selebihnya. Okay, saya padam yang selebihnya. Tu graf dia. Ni lebih-lebih sikit kita padam. Okay, itu ialah graf dia. Yang di Google Meet okay? Kenapa dia kata ada troubleshoot ni? Internet. Internet saya tak kuat. Kalau graf tu kita plot je, tak buat straight line macam tu, boleh ke? Sebenarnya boleh.
Tetapi apa yang saya nak beritahu pada anda ialah sekiranya you buat plot, you ambil masa yang lebih panjang. Betul? Bila you kata plot, maksudnya you akan buat jadual nilai. Jadual nilai tu ada 4 koordinat di situ. So 4 koordinat you dah makan masa untuk ganti-ganti di situ. Lepas tu you nak buat skala. Bila you plot you mesti buat skala. Bila you buat plot you mesti buat skala. Which means you kena ukur. Kalau saya buat skala maksudnya saya akan letak pembaris. Lepas tu saya ukur 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Saya tak tahu lah awak buat macam tu ke macam mana kan. Saya kena buat 1 cm, 1 cm. You boleh bayangkan tak berapa banyak masa yang you dah pakai di situ. Okay. Kalau ikutkan soalan 1 markah kita guna 1.5 minit. Tapi 1.5 minit maksudnya kita guna semaksimanya 1.5 minit. Kita tak ada masa untuk menyemak. Kalau you nak ada masa untuk menyemak, maka kita kena guna 1.3 minit sahaja. Okay, 1.3 minit. Okay, minta maaf. Saya ada call penting tadi. Penting. Penting lah tu, penting. Ada call-call tertentu saya mesti jawab. So kita sambung kita sambung yang di Google Meet dengar suara saya. Sebenarnya kita habis kelas apa? Kita 2 waktu ke 3 waktu? Sampai pukul 12 kan? Okey. Dengar okey, kita teruskan teruskan. Saya betul ke ni? Saya dah share ke ni? Saya tekan share tak tadi? Kenapa? Okay, alright. Kita teruskan Sorry saya tak tahu kenapa dia lost connection. Sekarang dah share. Okay, good. So last one. Last one dia positif Dia positif. Pen pula tak ada. Okay, dia positif. Lepas tu dia pergi ke negative 5. Betul? Negative 5. So kosong lebih kurang di sini. Cacat sikit saya punya garisan. Sini ialah 5/2, betul? Okay, 5/2. And then saya kena pantul 5 jugalah kan? Okay, so bila negatif 2, saya dapat 9 Betul ke 9? So this is negative 2. Lepas tu bila 4, 3. Betul 3? 4, 3. So sini 4. Okay, sini 4. Jadi saya padam yang selebihnya. Okay, saya padam yang selebihnya. Padam. Sini semua tak nak. Itu tinggal tu je. Alright, jelas? Jelas Okay.
Jelas kita pergi ke next one. Okay, jelas kita pergi ke next one. Kita nak buat apa? Kita nak menentukan objek dan image. Okay, kita nak menentukan objek dan image. Sebenarnya dalam bab ini, dia satu bab yang sangat senang kerana dia hanya ada dua pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubahnya adalah antara objek dan image. Dia suruh kalau dia suruh cari objek, maksudnya dia bagi image, ataupun kalau dia suruh cari image, dia bagi objek. Jadi yang kita perlu faham ialah X tu objek. X tu objek. Kemudian Fx tu image. Objek Fx adalah image. Fx tu sebagai Y. Okay, you boleh ganti Fx tu sebagai Y. So kalau soalan minta cari soalan dia bagi Fx. Dia bagi Fx tapi dia suruh cari F5. Kalau you buat comparison, maksudnya dia dah bagi kita X tu 5. Dia dah cakap dah X tu 5. So maksudnya dia suruh cari. Dia bagi X, kita ganti je lah nilai X. Senang je kerja kita. Kalau dia bagi Fx, kita ganti Fx. Kalau dia bagi X, kita ganti X. Macam soalannya dia nak F5. Jadi kita ganti 5 pada X. Kita ganti F5. Semua X tu, semua X, kita ganti dengan nilai yang dia suruh. Dia kata 5. Kita masuk 5. Dia kata 5, kita masuk 5. Kita ikut je dia. Okay, kita ikut je dia. Selesaikan, kita dapat 16. Okay, selesaikan, kita dapat 16. Okay, itu satu cara dia tanya soalan dia. Itu direct dia letak dalam bracket. Dia boleh tanya cara kedua. Image bagi 13. Tanya diri sendiri, soalan tu cari apa? Cari image. You kena identify betul-betul objek ke image. Objek ke image, itu je. Soalan tu dah jelas, cari image. Cari image. Kalau cari image, maksudnya yang dia bagi ni adalah objek. Jadi X lah tu. So buatlah F13. Okay, buatlah F13. Jadi maksudnya semua X tu kita ganti dengan 13. Okay, semua X tu kita ganti dengan 13. Saya tak habiskan lah, boleh? Saya tak habiskan. Okay, so soalan latihan ni ganti nilai je lah kan? Ganti nilai je. Okay, cuma saya nak tekankan kepada yang melibatkan nombor negatif dengan yang melibatkan pecahan. Okay, saya sering kali nampak calon ganti dengan betul. Ganti dah betul, tiba-tiba kira salah. Okay, tak tahu apa punca dia salah kira. Okay, tak tahu apa punca dia salah kira. Jadi, untuk mengelakkan salah kira tu, sebenarnya kita jawab dulu. Kita tulis dulu G1/3 sama dengan wajib tunjuk ganti wajib tunjuk, sini 1/3, kemudian sini 1/3, lepas tu tak payah kira. Okay, maksud saya jangan kira manual, jangan pergi squarekan 1/3, lepas tu nak samakan pecahan, penyebut samakan, lepas tak perlu. Apa yang awak perlu lakukan? Apa yang awak perlu lakukan? Awak kena buka calculator. Okay, awak kena buka calculator, lepas tu awak masukkan equation tersebut dalam calculator. Okay, awak masukkan equation tersebut dalam calculator. Macam mana nak masuk equation? Awak punya X sama dengan saya punya kan? Sama kan? Jadi tadi apa equation dia? X square tolak 3X X square tolak 3X. Jadi kita masuk. Saya punya biru, so saya kena letak X square. Okay, kita masuk equation. Awak punya merah kan? Awak kena tekan alpha kan? Betul tak? X square tolak 3X. Masukkan equation tu. Okay, masukkan equation tu dalam calculator tu. Masukkan equation tu dalam calculator tu. Boleh ke? Masuk equation boleh ke? Lepas tu, awak tengok bawah shift tu. Ada CALC kan? CALC ialah singkatan untuk calculate. Calculate. Dia tolong calculate. So, bila awak tekan calculate, dia tanya X berapa? Kan? Dia tanya X berapa? Tadi X 1/3 kan? Masuklah 1/3 kan? Masuklah 1/3, tekan equal. Tu jawapan dia. Tukarlah kalau awak kata, saya nak pecahan lah, tukarlah pecahan kan? Awak boleh tukar kan yang ABC tu kan? Jadi jawablah negatif 8/9. Jadi semua yang melibatkan nilai tu, kenapa anda jawab soalan dengan lambat?
Sebab you pergi kira satu-satu. Pergi square lah, lepas tu nak samakan penyebut lah, tak ada markah pun. Okay, you nak tambah tolak darab bahagi tu memang tak ada markah. Kita bagi markah pada konsep sahaja. Okay, maksudnya you tahu konsepnya, ganti dekat sini, ganti dekat sana, and then masuk nilai, itu yang kita bagi markah. Lepas tu kita akan bagi markah pada jawapan akhir. So jangan spend terlalu banyak masa dekat mana? Dekat nak kira-kira tambah tolak darab bahagi tu. Faham Okay, so kita terus dapat jawapan. Okay, kita terus dapat jawapan. Seterusnya. Seterusnya. Yang ini. Fx sama dengan 17. Beritahu saya, apakah ini? Ini image. Ini fx. Okay, ini fx. Maksudnya cari x. Maksudnya cari x. Jadi kita ganti sini dengan 17. Maka kita dapat 17 sama dengan 4x tolak 3. Betul? Dan kita dapat 20 Betul? Betul? Lepas tu kita dapat 5. Macam tu je. Okay? Tapi saya sedih juga sebenarnya kadang-kadang kan. Nombor kat sini jadi macam-macam. Tolonglah berhati-hati. Okay? Tak sepatutnya ada kesilapan di bahagian algebra. Kadang-kadang kita macam nak laju sangat kan. Janganlah laju sangat, teliti sikit. Okay? Tolong jawab dengan teliti. Banyak kali bila dapat balik paper, alah cikgu saya salah yang tu. Saya salah plus minus. Itu sebenarnya kesilapan yang tidak boleh dimaafkan. Kesilapan yang tidak boleh dimaafkan. Okay, B. B cari apa? Cari objek, cari X. Dah datang kat situ. Cari X. Ini apa? Image fx. So kita ada 8 sama dengan 4x tolak 3. So 11/4, betul? Kalau yang ini, kalau anda yakin, anda boleh congak. Okay, kalau yakin boleh congak Kalau tak yakin, maka you buatlah satu-satu kan. 11 sama dengan 4x, lepas tu baru 11/4 sama dengan x. Yang ini tak ada shortcut. Kalau yang tadi ganti nilai, okey. Kalkulator boleh tolong kira. Yang ni tak ada lah yang ni tak ada. Alright? Ke ada? Ke boleh masuk? Okey. Soalan seterusnya. Dia bagi kita gx. Lepas tu dia bagi kita gy 45. Okey, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu saya tulis? Tulis apa? Saya nak tulis apa? Bagi tahu saya nak tulis apa? 45 sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5. Betul atau salah? Yang di Google Meet sama-sama jawab. Betul atau salah? Selalunya bila saya tanya kan mesti ada something wrong kan? Kalau tak ada je saya nak tanya. Betul. Samsul kata betul. Sabrina kata betul. Anis kata salah. Apa yang salah? Dia bagi Y. Salah. Salah. Dia bagi Y. Ini trick Ini kira soalan yang tricky lah. Sebenarnya konsep awak dah betul. Okay, konsep awak dah betul. Tapi dia saja nak trick awak. Dia saja nak trick awak. Soalan Y Soalan Y So sebenarnya awak kena tulis 45 sama dengan 2y square tolak 5. Tak sama lah dengan Y. Soalan suruh cari apa? Soalan suruh cari Y. Kalau awak tulis X dari tadi, awak akan cari X. Awak tak cari Y. Betul? Awak takkan cari Y. Awak akan cari X. So siap-siap semua you dapat Y adalah plus minus 5. Okay, plus minus 5. Tapi ada tetapi dia. Tetapi dia ialah kalaulah tadi awak tak tulis ni. Kan awak tak tulis ni, awak buat X. Lepas tu awak kira. Lepas tu awak tulis X sama dengan plus minus 5. Kalau awak stop di sini, kita akan tanda salah. Okay, kita akan tanda salah. Tapi tiba-tiba awak sedar, oh itu Y lah. Kata awak tulis Y sama dengan tambah tolak 5. Ini awak kira recover Nampak tak? Awak kira recover. Jadi bila recover, saya boleh bagi betul. Okay, saya nak tanya yang di Google Meet dengan yang depan mata saya, awak jawab X ke Y? Awak jawab Y. Maksudnya awak recover.
Awak buat, awak dapat X, lepas tu awak recover. Ni semua yang recover ke ni? Semua yang tulis Y ni yang recover ke? Yelah tu, semua buat recover. Nasib baik tahu buat recover. Boleh dapat full mark. Okay, boleh dapat full mark. Yang berhenti di X tu tak dapat nak bantu. Okay, yang berhenti di X tak dapat nak dibantu. Okay, yang ini. Ni nak buat apa ni? Ni soalan last kot. 2 minit, sempat ke saya habis? Ini image dia 8. 8 sama dengan 3X tambah 5 per X. Okey, saya kena bincang habiskan soalan ini kerana soalan ini melibatkan pecahan. Kalau dia melibatkan pecahan, cara terbaik yang kita perlu buat ialah kaedah pengumpulan. Maksudnya kita kumpulkan yang ada pecahan di sebelah, yang tak ada pecahan di sebelah lagi sehingga kita dapat, satu pecahan di kiri dan satu pecahan di kanan. Satu pecahan di kiri dan satu pecahan di kanan. So bila kita dapat satu di kiri, satu di kanan, apa yang kita kena buat? Kita kena cross multiply. Okey, kita darab silang. So bila kita darab silang, kita dapat 8X tolak 3X square tolak 5 sama dengan 0, iaitu kita dapat satu quadratic equation, A-nya negatif 3, B-nya 8, C-nya negatif 5. So seterusnya anda ada dua option. Option pertama anda buat pemfaktoran. Kalau tak pandai buat pemfaktoran, kita ambil option kedua, kita buat EQN. Okey, kita tulis negatif B plus minus B square tolak 4A, tak cukup ruang, C square root per 2A. Tulis saja. Lepas tu tekan EQN pada calculator, calculator akan settlekan. Okay, dan kita jawablah. Berapa Satu dengan apa? Satu dengan 5/3. Salah satu. So kalau anda pandai pemfaktoran, anda buat pemfaktoran. Okay? Kalau tak pandai pemfaktoran, tak payah paksa nak belajar juga pemfaktoran, tak payah. Sebenarnya saya lebih suka anda pakai ni. Ya, saya lebih suka anda pakai ni. Tapi saya jawab soalan, saya pakai pemfaktoran lah sebab saya dah biasa buat pemfaktoran. Okay? Ini senang. Nombor perpuluhan pun boleh, nombor bulat pun boleh, tak ada apa masalah. Alright, kita berhenti setakat ini. Okay, kita berhenti setakat ini. Dah pukul 12, mana saya punya penutup? Okay, yang di Google Meet, nanti kejap Nanti kejap. Saya nak stop sharing. Okay, mana kawan-kawan? Ya, awak pin lah saya kan bagi nampak kawan-kawan. Nampak ke? Best tak? Say hi. Hai. Tu Sabrina hai tu. Dia tutup. Okay, kita tamatkan. Bye. Saya tak stop record. Nanti jap. Saya stop recording dulu. Tolong saya off projector.